Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili New Unity Channel. Saat isu paling panas berkait dengan ahli politik berpengaruh menyimpan uang rasuah 5 juta ringgit di sebuah pangsapuri, ini pula kes yang panas berkait dengan Mahathir Mohamad. Mahathir kata, saya saman Zahid sebab dia saman saya. Ada netizen agak rasa lucu dengan apa yang dilaporkan di Malaysia kini ini. Mereka kata, beginikah sifat orang yang dah makin tua? Kata mereka, makin lama makin lucu, makin lama makin luar biasa. Kata Mahathir, saya saman Zaid sebab dia saman saya. Apa cerita sehingga saman menyaman antara sesama mereka ini? Dan ada netizen kata, cukuplah Tun Mahathir, kamu dah terlalu tua, dah terlalu uzur untuk turun naik mahkamah. Lebih baik janganlah membuat lagi apa-apa saman atau sebaliknya. Kata netizen, itu sebab Tun Mahathir disaman, sebab beliau sudah terlalu uzur tapi masih lagi mencampuri urusan dunia. Kalaulah Tun Mahathir berdiam diri dan sudah cukup, perlu berehat sudah, tentu tiada yang mau menyaman Tun Mahathir, kata netizen. Ada netizen yang cukup kesian dan simpati dengan Tun Mahathir kerana dalam usia yang terlalu tua, lanjut dah mencecah hampir setahun saja lagi 100 tahun, dia masih perlu pula turun naik mahkamah. Ini baru kes soal saman Zahid dan lawan Mahathir, belum lagi kes-kes yang lain. Apa pula pendapat anda semua? Ramai orang menasihati Tun Mahathir supaya berehatlah. Jangan lagi sibuk dengan dunia politik. Jangan lagi sibuk dengan dunia manusia. Cepat-cepatlah bermuhasabah dan kalau boleh buatlah amal jariah sebanyak yang mungkin, kata netizen. Kerana usia Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu lanjut. Dan ramai yang tahu Tun Mahathir sejak akhir-akhir ini sudah berulang kali keluar masuk hospital. Takut nanti, kata netizen, tidak cukup pula amal di dunia ini. Dan mereka juga mengharapkan supaya Tun Mahathir menghalalkanlah semua perkara dan jangan lagi mengusik-usik orang supaya beliau juga tidak diusik-usik, kata netizen. Dr. Mahathir Mohamad mengakui bahawa saman fitnah terhadap Ahmad Zahid Hamidi dilakukan selepas Timbalan Perdana Menteri itu memfailkan saman terhadapnya. Bekas Perdana Menteri itu ditanya mengapa dia memfailkan saman fitnah ke atas Ahmad Zahid berkaitan dengan dakwaan. Dia memegang kad pengenalan IC yang tertera nama Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Ahmad Zahid menyaman Mahathir atas dakwaan bahawa dia cuba melobi Mahathir pada 2018 untuk menggugurkan tuduhan jenayah terhadapnya. Mahathir ialah Perdana Menteri ketika itu. Ahmad Zahid memfailkan saman terhadap Mahathir pada April tahun 2022. Manakala Mahathir pula menyaman timbalan Perdana Menteri itu pada Julai tahun yang sama. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian semasa disoal balas oleh peguam Ahmad Zahid, yaitu Sahrul Fazli Kamaruzaman ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini. Sahrul bertanya, anda menyaman Zahid kerana dia menyaman anda dahulu pada April tahun 2022? Mahathir menjawab, itu antara sebabnya. Apa yang dia katakan adalah pembohongan. Dia mencemarkan nama baik saya, kata Mahathir. Sahrul Fazli membidas Mahathir dengan bertanya, mengapa dia menunggu selama 5 tahun untuk menyaman Ahmad Zahid Hamidi berhubung kenyataan yang dibuat timbalan Perdana Menteri itu pada tahun 2017. Pada ketika itu, peguam Mahathir iaitu Muhammad Rafiq Rashid Ali membantah soalan berkenaan dengan mengatakan Undang-Undang Sivil memberi peleratif sehingga 6 tahun untuk memfail saman dari tarikh kenyataan itu dibuat. Perbicaraan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teck Cheong disambung petang tadi. Dalam pernyataan pembelaannya, Ahmad Zahid Hamidi menafikan bahawa kenyataan itu berniat jahat, memfitnah atau menjejaskan reputasi awam Mahathir.
Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa nama pada IC merujuk kepada individu berdasarkan maklumat dalam salinan lama dokumen pengenalan diri. Ahli politik berusia 71 tahun itu mendakwa dia tidak mempunyai kawalan ke atas mana-mana penerbitan video berhubung kenyataannya di platform media sosial. Ada satu komen netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini menyatakan, itulah Mahathir. Zaman hang berkuasa tak dok berani saman hang sebab hang guna mahkamah, kata beliau. Tapi bila sudah tiada kuasa, orang pakat saman hang balik, kata Purple Mouse. Sejauh mana dakwaan Purple Mouse itu, tak pastilah, anda boleh fikirkannya sendiri. Jadi itu pengakuan Tun Mahathir yang mengejutkan kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Maklumat terkini, keputusan terkini daripada SPRM berkait dengan ahli politik berpengaruh yang dikatakan Raja Sakau menyimpan 5 juta ringgit di rumah. Akhirnya SPRM menyatakan tentang safe house, rumah selamat, SPRM akan panggil ahli politik ternama. Wow. Pertama sekali, siapa ahli politik ternama ini? Dan adakah beliau pernah memegang jawatan besar di Selangor? Karena antara clue yang diberikan oleh netizen berkait isu ini ialah mereka kata ahli politik ini pernah memegang jawatan besar di Selangor. Anda mungkin dapat teka siapa orangnya, tapi saya tak berani tekalah. Kita baca dulu laporan terkini ini. Anda share video ini. Ahli politik yang dikaitkan dengan penggeledahan safe house yang didakwa tempat penyimpanan uang oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan dipanggil untuk diambil keterangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tidak menafikan bahawa ia berkait dengan seorang ahli politik ternama, namun beliau tidak dapat mendedahkan identitinya. Tetapi netizen sudah dapat tahu siapa orangnya, dan menurut tulisan di Malaysia Kini sebentar tadi, didakwa dikatakan bahawa ahli politik itu ialah ahli politik pembangkang untuk membiayai aktiviti politik beliau. Itu daripada laporan Malaysia Kini. Di laporan Sinar Harian mengatakan dia akan dipanggil satu masa yang difikirkan sesuai oleh pegawai penyiasat saya, kata Azam Baki. Seperti mana lazimnya, kami perlu mendapatkan segala bukti yang kita rasa wajar, yang kita perlukan dan telah disahkan. Barulah orang yang berkenan akan dipanggil, kata Azam Baki. Tapi netizen harap SPRM segera membuat tangkapan atau pendakwaan dengan segera tanpa hanya mengatakan siasatan demi siasatan. Kerana kalau hanya siasatan, dia hanya tinggal siasatan, kata netizen. Jangan sampai ianya hanya menjadi siasatan dan terus berjadi siasatan. Tiada pula pendedahan dan pendakwaan. Netizen takut nanti ahli politik itu melarikan diri. Jangan silap dan jangan anda kata mustahil lah ahli politik itu melarikan diri. Apa-apa boleh berlaku dalam dunia sekarang ini. Dalam dunia politik apa-apa boleh berlaku. Ditambah lagi kalau ahli politik itu tidak punya apa-apa jawatan lagi atau tiada lagi kepentingan di Malaysia, bila-bila saja ahli politik itu boleh melarikan diri. Jadi diharap SPRM segera dapat membuat pengesahan dan pendakwaan kalau benar ada bukti dan saksi yang cukup supaya ahli politik itu tidak melarikan diri. Tapi netizen kata mereka tetap heran. Kenapa ahli politik yang sudah besar gaji, yang kaya raya, yang sudah banyak harta masih lagi sanggup menggunakan kaedah menyakau duit melalui rasuah yang penuh dengan dosa itu untuk menambah pendapatan dan kekayaan. Kata SPRM, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir pada Konvensyen Integritas dan Anti Rasuah kita pada tahun 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa di sini pada Isnin. Ditanya kaitan ahli politik tersebut dengan safe house tersebut, beliau berkata sudah tentu dia suspek terlibat dengan aktiviti rasuah. Katanya lagi setakat ini kira-kira 15 saksi telah dipanggil SPRM
dan dijangka akan ramai lagi akan menyusul untuk tujuan siasatan. Saya tak tahu berapa, tapi akan ramai lagi saksi yang akan diambil untuk penyiasatan, kata Azam Baki. Kes ini akan dibuka juga kata siasatan yang dibawa Akta Pengubahan Wang Haram, katanya lagi. Selain daripada Akta Pencegahan Rasuah 2009 yang di bawah Section 16, kami juga akan membuka beberapa kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, katanya lagi. Sementara itu, bercakap mengenai jumlah keseluruhan tangkapan setakat ini, beliau menjelaskan seramai 4 individu ditahan reman termasuk seorang wanita. Yang direman sekarang ini yang ditangkap pada 10 Oktober lalu dan direman sehingga 15 Oktober, iaitu seorang pengarah syarikat atau seorang ahli perniagaan. Ada seorang lagi pernah bertugas di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI, iaitu seorang lelaki berusia 45 tahun. Tetapi kita hanya berjaya dapat menahan reman 1 malam saja kerana dia mempunyai masalah kanser prostat. Ketiga-tiga individu berkejawatan pemandu berumur 43 tahun dan direman selama 3 hari telah pun dibebaskan dan dilepaskan, dan seorang lagi wanita iaitu bekas pegawai kewangan satu syarikat yang terbabit, yang mana syarikat ini adalah yang mendapat konsesi pasir berkenan dan berumur 46 tahun tetapi telah dilepaskan selepas reman 3 hari, katanya. Sebelum itu, beliau turut mengesahkan laporan mengenai penemuan 1,5 juta ringgit atau 1,5 juta Singapura dolar atau kira-kira 5 juta ringgit Malaysia di sebuah tempat yang dikatakan sebagai safe house. Sinar Harian pada Ahad melaporkan mata wang asing itu ditemukan susulan penahanan beberapa individu berkait kes rasuah berhubung konsesi perlombongan pasir. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah yang mendedahkan safe house itu, rumah tempat menyimpan uang itu adalah rakan kepada atau orang tengah menyimpan uang tersebut. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Adakah anda akan dapat meneka siapakah orang yang bertanggung jawab dalam isu kali ini? Siapa agak-agaknya yang makan rasuah ini? Siapa ahli politik yang ternama ini? Menjadi tanda tanya kita semua. Tetapi dalam maklumat terkini yang kita terima ini, Azam Baki telah pun mengesahkan bahawa ditanya tentang safe house itu, dia mengatakan bahawa salah seorang yang telah ditangkap itu ialah pernah bertugas di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI, iaitu lelaki yang berumur 45 tahun, tetapi beliau tidak dapat ditahan reman lama kerana ada masalah kanser prostat. Ketiga individu berjawatan pemandu berumur 43 tahun dan telah direman selama 3 hari. Dan satu lagi identiti yang disahkan ialah seorang wanita yang juga merupakan bekas pegawai kewangan satu syarikat yang terbabit, yang mana syarikat itu yang mendapat konsesi pasir berkenan dan berumur 46 tahun tetapi telah dilepaskan selepas direman 3